Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Bashira binti Nora Lazmi. Nombor matrik saya A30105240070. Saya akan membentangkan tentang tajuk seorang tokoh pemimpin yang saya kagumi, iaitu Tony Fernandes. Siapakah Tony Fernandes? Nama beliau ialah Anthony Francis Fernandes. Beliau dilahirkan pada 30 April 1964 dan merupakan seorang usahawan Malaysia dan ketua pegawai eksekutif kumpulan AirAsia yang memperkenalkan penerbangan tambang murah kepada penduduk Malaysia dengan slogannya, "Kini sesiapa pun boleh terbang." Fernandes mencapai kemasyhuran sewaktu beliau memulihkan AirAsia daripada sebuah syarikat penerbangan yang sakit kepada sebuah syarikat awam yang cemerlang. Fernandes juga dikenali untuk peranannya dalam pencapaian persetujuan langit terbuka dengan negara Thailand, Indonesia dan Singapura. Apabila dia meminta bekas Perdana Menteri Malaysia, iaitu Tun Mahathir Mohamad, berbuat demikian pada pertengahan tahun 2003, atas permintaan tersebut, negara-negara tersebut telah bersetuju memberi hak pendaratan kepada AirAsia dan syarikat-syarikat penerbangan tambang rendah yang lain. Mengapa saya memilih beliau? Saya memilih Tony Fernandes kerana beliau seorang pemimpin yang berani mengambil risiko, mempunyai semangat keusahawanan yang tinggi, sentiasa berinovasi dan berjaya membangunkan AirAsia menjadi syarikat penerbangan bertaraf dunia. Kisah kejayaan beliau memberi inspirasi kepada saya untuk sentiasa berusaha dan tidak mudah berputus asa. Terdapat 3 faktor yang membentuk personaliti dan komunikasi beliau. Faktor yang pertama ialah keturunan. Beliau mempunyai personaliti yang mesra, mudah didekati dan suka bergaul dengan orang ramai. Yang kedua, dilahirkan dengan keyakinan diri yang tinggi serta berani mengambil risiko dalam membuat keputusan. Yang ketiga, memiliki sifat kepimpinan semula jadi yang membolehkan beliau mempengaruhi dan memberi inspirasi kepada pekerja. Yang keempat, mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan baik, jelas dan berkesan ketika berinteraksi dengan pekerja, pelanggan serta media. Yang kelima, bersifat optimistik dan mempunyai daya tahan yang tinggi apabila berdepan dengan cabaran. Yang keenam, mempunyai pemikiran kreatif dan inovatif dalam mencari penyelesaian kepada masalah serta membangunkan perniagaan. Yang ketujuh, gemar bekerja dalam pasukan dan mengamalkan sikap terbuka terhadap pandangan orang lain. Faktor yang kedua ialah persekitaran. Beliau dilahirkan di Kuala Lumpur dalam keluarga yang mementingkan pendidikan dan disiplin. Yang kedua, ibu beliau merupakan seorang usahawan yang memberi pendedahan awal terhadap dunia perniagaan dan keusahawanan. Yang ketiga, mendapat pendidikan di Malaysia sebelum melanjutkan pelajaran di London School of Economics, LSE, United Kingdom. Yang keempat, pendedahan kepada sistem pendidikan antarabangsa, membentuk pemikiran yang terbuka, moden dan global. Yang kelima, pengalaman bekerja dalam industri hiburan di Warner Music membantunya membina kemahiran kepimpinan, pengurusan dan pemasaran. Faktor yang ketiga ialah situasi. Yang pertama, membeli AirAsia pada tahun 2001 ketika syarikat itu menanggung hutang yang besar dan hampir muflis. Yang kedua, berani mengambil risiko dengan hanya membeli AirAsia pada harga RM1 serta menanggung hutang syarikat. Yang ketiga, memperkenalkan konsep "Now Everyone Can Fly" yang menjadikan penerbangan lebih mudah. Memperkenalkan konsep "Now Everyone Can Fly" yang menjadikan penerbangan lebih mampu milik kepada masyarakat. Yang keempat, menghadapi cabaran persaingan sengit daripada syarikat penerbangan lain, tetapi berjaya mengembangkan AirAsia ke peringkat antarabangsa. Yang kelima,
mengurus cabaran semasa krisis ekonomi global dengan mengawal kos operasi dan memperkenalkan strategi perniagaan baharu. Sebelum menamatkan pembentangan, saya ingin membuat beberapa kesimpulan. Yang pertama, Tony Fernandes membuktikan bahawa kejayaan tidak bergantung kepada latar belakang semata-mata, tetapi juga kepada usaha, keberanian dan kesungguhan. Yang kedua, sikap berani mengambil risiko, berfikiran inovatif dan tidak mudah berputus asa menjadi faktor utama kejayaan beliau membangunkan AirAsia. Yang ketiga, kisah beliau menunjukkan bahawa setiap cabaran boleh dijadikan peluang untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Terdapat juga beberapa pengajaran yang saya dapati berdasarkan kisah Tony Fernandes, iaitu yang pertama, saya belajar bahawa saya perlu berani mencuba peluang baharu dan tidak takut menghadapi risiko yang boleh membawa kepada kejayaan. Yang kedua, saya sedar bahawa kegagalan bukan pengakhiran. Sebaliknya, peluang untuk belajar, memperbaiki diri dan menjadi lebih kuat. Yang ketiga, saya ingin mengamalkan sikap tidak mudah berputus asa apabila berhadapan dengan cabaran dalam pelajaran dan kehidupan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.